1, sains 2 dan sains 3. Jadi untuk kali pertamanya pada minggu ni saya akan masuk kepada Al-Quran dan Sains 1. Iaitu dalam Al-Quran dan Sains 1 ni kita akan sentuh berkaitan dorongan Al-Quran terhadap sains. Dan yang kedua, Al-Quran dan alam tabi'i ataupun Al-Quran dan alam semesta. Okay, jadi dalam Al-Quran, banyak dorongan-dorongan daripada Al-Quranul Karim yang berupa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT itu berfungsi untuk memberikan dorongan kepada semua umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ni untuk bergiat atau menceburi bidang ilmu sains ini. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Isra yang semua dapat lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi dalam ayat ni kalau kita lihat ada perkataan lillati hiya aqwam. Aqwam. Aqwam tu bermaksud petunjuk jalan yang amat betul. Jalan yang betul lah. Jadi dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi, penulis bagi kitab ni, kitab tafsir Jami' li Ahkamil Quran menyatakan Al-Aqwam, kataan Aqwam itu bermaksud jalan yang paling benar, paling adil dan paling tepat. Jadi Al-Quran ini menyeru semua umat Islam supaya sentiasa mengaplikasikan, menggunakan konsep Al-Aqwam ataupun Aqwam ini supaya kehidupan ruang hidup manusia itu berada di jalan yang sebenar lah. Sebab konsep paling benar, paling adil, paling betul. Jadi apabila diaplikasikan dalam sains, bermaksudnya meminta ataupun memerlukan ilmu yang paling tepat dalam bidang sains lain. Sebab sains ni ilmu yang berteraskan atau bersumberkan kepada pengkajian ataupun pembuktian. Jadi contoh-contoh ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis yang mendorong manusia supaya berminda saintifik, berminda saintifik, iaitu di sini dinyatakan ada 5 perkara lah di mana ayat Quran tu menyentuh ataupun meminta mendorong manusia supaya berminda saintifik. Antaranya yang pertama ialah minda berteraskan bukti. Maksudnya Al-Quran meminta supaya umat manusia akhir zaman ni berteraskan kepada bukti dalam setiap ilmu. Kemudian minda yang menolak khurafat dan takhayul. Kemudian minda yang suka mengkaji, membuat analisis. Minda yang bersedia menerima penemuan atau kajian yang sah atau autentik. Dan yang kelima, minda inovatif. Okay, minda yang berteraskan bukti. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyentuh supaya mestilah berteraskan bukti. Jadi Allah SWT ada merakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260 iaitu berkaitan kisah Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim AS ini bermohon atau meminta kepada Allah SWT supaya ditunjukkan bukti tentang adanya hari kebangkitan selepas kematian. Hari kebangkitan selepas kematian. Perihal akhir zaman ataupun berkaitan kebangkitan selepas kematian tu amat susah untuk dibuktikan. Tapi Nabi Ibrahim ni sebagai pengukuhan kepada keimanan yang sedia ada dalam diri Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim meminta agar Allah SWT tunjukkan bukti. Jadi bukti inilah yang menjadi trust kepada ilmu itu memerlukan bukti dan diaplikasikan dalam sains lah. Okay, tujuan Nabi Ibrahim AS itu meminta kepada Allah SWT. Di baginda Nabi Ibrahim ada berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku tentang bagaimana kamu menghidupkan mereka yang mati, mereka yang telah mati. Lalu Allah SWT berfirman, apakah kamu tidak yakin? Nabi Ibrahim kata, aku telah yakin, tetapi supaya iman di dalam dada Nabi Ibrahim itu lebih mantap. Jadi permintaan Nabi Ibrahim itu bukan menyanggahkan keimanan dia, tetapi sebagai bukti untuk mengukuhkan keimanan Nabi Ibrahim. Jadi di situ ada konsep perubahan lah di antara daripada ilmu yakin, iaitu ilmu yang dah pun diyakini dengan sebenar-benarnya untuk diubah kepada ain. Ilmu, ainon ni mata, mata yang yakin. Jadi keyakinan berdasarkan penglihatan. Hati dah yakin, dibuktikan lagi dengan panca indera dengan mata terutamanya, nampak benda tu betul-betul berlaku, bertambah-tambahlah yakin keimanan tadi. Jadi konsep ni Al-Quran membawa konsep ni dalam apa jua ilmu, termasuk dalam bidang sains lah. Jadi sains tu memerlukan kepada bukti, lalu dengan adanya bukti itulah
wujudnya keyakinan yang mutlak lah, keyakinan yang berasaskan ilmu dan juga penglihatan tadi, keyakinan. Kemudian adanya minda ataupun pemikiran yang mendorong kepada sains itu supaya menolak khurafat dan takhayul. Adanya unsur khurafat dan takhayul ni dalam firman Allah SWT surah Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami melakukannya dahulu. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah. Jadi dalam firman ni Allah SWT menyatakan bahawa umat-umat terdahulu itu ataupun umat-umat manusia yang tidak menerima ajaran yang dibawakan oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul itu, mereka tu hanya menuruti, mengikuti, melakukan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itulah hujah mereka. Kenapa mereka buat? Kerana mereka ikut apa yang nenek moyang mereka lakukan. Nenek moyang mereka tidak beriman dengan apa yang dibawakan oleh Rasul, mereka pun ikut juga tidak beriman. Sedangkan perkara-perkara itu, mereka itu tidak ada ilmu tentang perkara tersebut. Hanya ikut-ikutan tanpa ada bukti. Jadi Al-Quran menolak perbuatan ini, perbuatan menerima tanpa bukti ataupun ikut-ikutan sahaja. Perkara-perkara yang khurafat dan takhayul terutamanya. Kemudian yang ketiga, minda atau pemikiran suka mengkaji. Dorongan Al-Quran terhadap sains. Al-Quran meminta manusia ni supaya mewujudkan atau berusaha untuk melahirkan cara pemikiran yang suka mengkaji dan membuat analisis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ghashiyah dalam ayat 17 hingga 20. Contoh ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu melihat kepada al-ibil, unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu binatang yang banyak tanda-tanda kekuasaan penciptaan Allah SWT lah. Kenapa? Sebab tu Allah nyatakan kenapa tidak lihat unta. Bagaimana unta diciptakan? Dengan tahan lasaknya di padang pasir, dengan minum air dalam tempoh sekian, boleh tahan tempoh sekian, tahan lapar dan sebagainya. Dengan padang pasir yang berhabuk-habuk tu, matanya boleh tahan dengan penciptaan bulu mata yang panjang dan sebagainya. Jadi unta tu diciptakan supaya mereka tu berfikir. Adanya unsur suruh berfikir, suruh analisis. Kemudian ayat yang ke-18, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit, bagaimana langit tu diangkat. Langit tu diangkat bagaimana? Tidak ada tiang tapi boleh berada di atas, terapung-apung. Bagaimana langit diciptakan supaya manusia berfikir. Semua benda di atas dunia ni, di atas muka bumi ni, kalau kita lihat, untuk berada di atas memerlukan tiang, kan, baru boleh dia terapung. Tapi Allah berfikir bagaimana langit tu diciptakan, terapung ataupun diangkat di atas. Bagaimana supaya manusia berfikir. Kemudian yang ke-19 ayat Allah SWT menyatakan wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung ganang, bagaimana gunung ganang itu didirikan atau ditegakkan. Gunung ganang yang tinggi dengan pelbagai tahap ketinggian, ada yang tinggi berapa meter dan seterusnya. Jadi supaya manusia berfikir bagaimana gunung yang ganang yang tinggi itu boleh ditegakkan, boleh ditegakkan. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi, bagaimana bumi itu dibentangkan. Bagaimana bumi boleh dibentangkan ni? Keadaan bumi itu dengan pelbagai bentuk kekuasaan Allah di atas muka bumi itu, bagaimana dibentangkan. Jadi kesemua ayat-ayat ini menggambarkan bahawa Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qurannya mendorong manusia supaya berfikir tentang kejadian alam semesta. Sebagaimana telah dinyatakan sebelum ni, sains itu ialah ilmu yang mengkaji tentang penciptaan makhluk yang hidup dan juga yang tidak hidup. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan supaya manusia berfikir tentang unta, tentang langit, tentang gunung, tentang bumi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga mendorong manusia ni supaya melahirkan pemikiran yang bersedia menerima penemuan atau kajian yang betul, yang sah, yang ori, yang sebenar lah. Okay,
pernah satu ketika, ni contoh hadis yang saya pernah nyatakan sebelum ni. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW ni menegur para sahabat, seolah macam berbual bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW ini berkaitan tentang nak mengawinkan atau mengkacukkan pohon-pohon kurma supaya kurma-kurma yang dihasilkan itu lebih baik atau lebih banyak lah. Jadi dengan persoalan Nabi Muhammad SAW tadi, jadi para sahabat menganggap seolah-olah macam Nabi Muhammad SAW itu tidak membenarkan supaya mereka itu mengkacukkan atau mengawinkan pohon-pohon kurma. Jadi para sahabat pun tidak melakukan lagi pada tahun itu berkaitan nak kawinkan pohon-pohon kurma untuk menghasilkan produktiviti ataupun hasil kurma yang banyak. Lalu pada tahun tersebut dengan tidak melakukan bagaimana mereka telah lakukan sebelum ni, hasil kurma merosot, berkurang. Jadi diceritakan kepada Nabi, Nabi terus menyatakan dengan yang saya pernah nyatakan sebelum ni, iaitu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu semua ni lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yang dimaksudkan berkaitan dengan pohon kurma tadilah. Kurma ni tentang biologi, tentang botani, pertanian. Bagaimana nak menghasilkan hasil yang maksimum, hasil yang banyak, memerlukan dikahwinkan antara pohon dengan pohon dan sebagainya. Itu semua urusan keduniaan itu Nabi mengatakan mereka ni, manusia ni lebih mengetahui tentang urusan tersebut. Lalu mereka pun mengembalikan kepada kaedah ataupun cara yang sebelum ini, mengawinkan antara pohon kurma untuk menghasilkan kurma yang lebih banyak. Jadi minda itu sentiasa menerima kajian yang sah. Sahabat yang asalnya menggunakan teknik yang tersebut lalu berubah dengan anggapan bahawa itu arahan daripada Rasulullah. Rupa-rupanya itu bukan arahan. Itu hanya persoalan daripada Nabi SAW dan bukannya arahan. Kemudian yang kelima, berminda inovatif. Sentiasa melakukan pembaharuan, sesuatu yang baru dalam kehidupan ni supaya memudahkanlah manusia itu menjalani kehidupan di dunia. Contoh dalam Al-Quran yang ada berkaitan isu topik ini, iaitu adanya unsur inovasi dalam pemikiran atau minda. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran berkaitan Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang baca surah Al-Kahfi setiap Jumaat, dia akan menemuilah ayat yang begini artinya, iaitu dalam kisah tersebut Raja Zulqarnain ini pernah melalui atau menemui satu kumpulan manusia yang terpencil dan mereka meminta bantuan kepada Zulqarnain tentang menghalau atau menjauhkan mereka tu daripada kerosakan-kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni suka membuat kerosakan. Jadi Zulqarnain pun bersetuju dengan meminta bantuanlah kepada golongan yang meminta ini. Lalu Allah SWT nak berfirman yang artinya, berkatalah Zulqarnain, berilah aku potongan-potongan besi. Atuni zubarul hadid. Dalam Quran atuni zubarul hadid. Berikanlah aku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, Zulqarnain berkata, tiuplah api itu. Apabila besi dah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas. Maka mereka tidak mampu mendakinya. Ini banyak inovasi lah. Pada waktu itu mereka tak tahu macam mana untuk menghalang kerosakan yang dibuat oleh golongan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka minta bantuan Zulqarnain. Lalu Allah memberikan ilham kepada Zulqarnain untuk melakukan perkara itu. Iaitu melakukan satu tembok daripada besi tembaga yang panas, yang tinggi di atas gunung rata kan. Jadi itu bentuk pemikiran yang inovasi lah. Bentuk pemikiran yang inovasi. Al-Quran menggalakkan adanya minda yang inovasi dalam kalangan umat Islam. Ini sebagai contoh yang berkisah Zulqarnain. Jadi ini bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran yang menggalakkan, yang mendorong umat Islam supaya berminda saintifik yang menyumbang kepada ilmu sains itu sendiri. Okey. Jadi berkaitan Al-Quran dan alam tabi'i atau alam semesta, kat ni saya nyatakan satu ayat yang cukup. Satu ayat ni membuktikan bahawa adanya dorongan ataupun gesaan daripada Al-Quran untuk melakukan pengkajian ataupun pembelajaran, mendapatkan ilmu berkaitan alam tabi'i, alam semesta. Dalam surah Fussilat ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
sanurihim, kami akan perlihatkan ayatina kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di merata tempat dalam alam yang terbentang luas, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hinggalah jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Jadi dalam ayat ni Al-Quran menyatakan, Allah SWT menyatakan melalui ayat-ayatnya ini bahawa Allah tu membuktikan, menunjukkan, memperlihatkan kepada mereka tu manusia lah, sama ada orang yang beriman ke tak beriman, Allah menunjukkan ada tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan macam mana? Melalui penciptaan. Fil afaq, di merata tempat dalam alam terbentang luas. Langit, bintang, meteor, matahari, bulan dan sebagainya. Fil afaq, di merata tempat yang terbentang luas. Dan fi anfusihim, pada diri mereka, bagaimana Allah menciptakan contohnya tulang. Ataupun macam mana Allah menciptakan manusia tu daripada perangkat-perangkat yang tertentu yang telah nyatakan sebelum ni. Daripada air maninya menjadi seketul darah, menjadi tulang caput daging, menjadi daging, dan banyak manusia yang seterusnya. Ada bukti-bukti kuasaan Allah SWT. Jadi itu adanya dorongan, gesaan daripada Al-Quran untuk manusia itu mengkaji, melibatkan diri dalam ilmu sains, ilmu yang melibatkan pengkajian ataupun memperlihat kekuasaan Allah SWT melalui penciptaannya, sama ada penciptaan makhluk yang hidup atau yang tidak hidup. Itu berkaitan topik yang pertama lah. Okey, saya teruskan